وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, teramat sekali syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana Allah masih lagi berikan kita kebaikan. Dan bila mana Allah Ta'ala masih lagi berikan kita kebaikan sebagai satu tanda bahawa Allah masih sayangkan kita, walaupun dalam satu keadaan kita jatuh dalam keadaan kejahatan, jatuh kita dalam benda jahat, sebab kita bukan insan yang kamil, insan yang sempurna. Kita ada dalam golongan manusia yang sentiasa jatuh bangun. Tetapi kita bersyukur kepada Allah, jatuh kita itu masih lagi diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang inilah kita syukur dengan Allah. Pastinya kita seorang hamba Allah Ta'ala, ada jatuh, ada bangun. Ada jatuh, ada bangun. Tidak kita jatuh dalam sudut yang lain, kita jatuh pada sudut yang lain. Maka inilah hebatnya kasih sayang Allah dan luasnya kasih sayang Allah kepada kita semua, sehingga kan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sekali-kali membiarkan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sekali-kali meninggalkan kita dalam apa jua keadaan pun, sehinggalah saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta kan dalam masalah kematian ni pun Allah Ta'ala sayang kat kita, Allah Ta'ala tak biarkan kita. Apa dia? Diberikan tanda-tanda atas kita, diberikan alamat-alamat atas kita saat kita nak hampir dengan Allah. Apa antaranya? Sakit. Walaupun perkara itu perkara yang tidak diketahui oleh hamba. Ada beberapa perkara yang tidak diketahui oleh hamba, iaitu saat kelahiran dia dan saat kematian dia. Tak ada siapa tahu bila masa dia lahir dan bila masa dia nak mati. Tapi luasnya rahmat Allah, walaupun benda itu kita tidak tahu, tetapi Allah masih lagi sayang dekat kita. Allah bagi tanda lagi kat kita, yang ni dah nak hampir, yang ni dah nak hampir. Maka alam ini kalau dia sakit, maknanya tanda alam ini nak hampir kiamat, nak hampir kiamat. Maka jika kita ni termasuk dalam alam, barang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita sakit, maka tanda kita nak kiamat juga. Maka sebab itu mati itu adalah kiamat yang kecil, kiamat yang kecil. Maka kita sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, maka Allah tidak biarkan kita. Alhamdulillah, kita sambung pembacaan kitab hikam kita ke muka surat yang ketiga, baris yang kedua daripada atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahui olehmu bahawasanya adab kepada orang yang ahli tarik di dalam suatu waktu itu adab syariat, dan di dalam suatu waktu adab khidmat, dan di dalam suatu waktu adabul haq. Orang yang nak berjalan kepada Allah, dia kena ada 3 adab. Nak jalan kepada Allah, nak hampir kepada Allah, dia kena melalui 3 adab. Dia kena iringkan 3 adab. Adab yang pertama dipanggil adab syariah. Adab yang kedua dipanggil adabul khidmah. Adab yang ketiga dipanggil adabul haq. 3 adab ni tak boleh tinggal. 3 adab ni tak boleh tinggal.
nak mudah bagi faham, dalam perkara-perkara amal sama ada zahir atau batin, 3 benda tak boleh tinggal: qauli, fi'li, qalbi. Qalbi kita, fi'li kita, qauli kita mesti sepakat. Jika ikhtilaf di antara salah satu daripada 3 ni, satu batal. Batal ini ada batal pada sisi syariat, ada batal daripada sisi Allah. Bila batal pada sisi Allah, maknanya Allah tak terima perkara tersebut. Qalbi kita kena betul sepakat, qauli kita kena sepakat, fi'li kita kena sepakat. Sepakat di antara 3 ni. Jangan khilaf. Bila berlaku ikhtilaf, berlaku bersalah-salahan di antara 3 ni, maka batal. Batal amal tersebut, batal perjalanan tersebut. Mudah ya? Kita semayang. Contoh semayang. Semayang, hati kita tak niat, badan kita buat kerja semayang. Sah tak semayang tuan-tuan? Tak sah. Tak sah. Ataupun kita semayang tapi hati kita mensyirikkan Allah, akidah kita tidak beriman kepada Allah, Allah tak terima. Sebab syarat sah nak semayang mesti nak Islam. Pada syariat dia, kalau kita cukup segala rukun, tak membatalkan, tak buat perkara yang membatalkan, cukup syarat semua cukup, syariat dia sah. Tapi sama ada terima atau tidak terima pada sisi Allah, tengok yang ketiga pula. Ada tak di dalam salah itu syirik khafi, riak kita? Adakah kibir di dalamnya? Adakah ikhlas billah? Nampak tuan-tuan? Benda ni terima pada sisi Tuhan lain. Lepas itu kita jumpa hadis, lepas semayang kita ni akan diangkat oleh malaikat hafazah kan. Jika mana diterima, barulah benda ini jadi satu amal saleh. Jika mana tidak diterima, dibalingkan balik ke wajah-wajah orang yang semayang, seperti mana dibaling kain buruk. Baling tu macam baling kain buruk. Maknanya 3-3 nak sepakat, 3-3 nak jaga. Masya Allah, tabarakallah. Ini hebatnya apabila kita ni bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hebat. Rasa bersama Allah. Nak rasa sama Allah macam mana? Rasa wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana rasa wujudnya Allah Ta'ala, rasanya sentiasa merasa kebesaran Allah. Takkan tak rasa. Bila kita tanya, aku tak rasa langsung lah, ada masalah. Masalah dia apa? Manpower. Manpower kita mana? Hati. Manpower kita mana? Roh. Roh kita ada masalah sampai kita tak boleh rasa akan kebesaran Allah. Ada masalah. Baik, bagi contoh, kita jumpa dengan kekasih kita. Ni orang sama-sama orang, dulu punya akrab. Kalau jumpa tuan-tuan nak balik ni, rasa tak nak balik, masuk kereta keluar balik, betul tak? Tapi satu masa kita jumpa dengan dia, kita tak rasa bahawa ada masalah. Ada masalah. Masalah di mana? Di badan? Tidak. Masalah di mana? Di hati kita. Ada masalah yang kita tak boleh nak terima, menghijab hubungan kita dengan sahabat kita, hubungan kita dengan orang yang kita kasih. Maka masalahnya di sini, bukan masalahnya di sini, bukan masalahnya di sini, bukan masalahnya di sini, tetapi masalahnya di sini. Sebab itu di dalam hadis, Allah tidak melihat akan rupa kamu, tubuh badan kamu, tetapi Allah melihat akan qalbun kamu. Maka qalbun ini bila kita terlupa nak jaga, dia tempat pandangan Allah. Maka penerimaan di sini, penerimaan di sini, penerimaan di sini setelah diterima di sini. Payah payah macam tu ustaz.
Sebab benda mahal memang payah. Benda mahal payah. Apabila di sini selesai, barulah Allahu Akbar, baru kita ucap Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi kathira, subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya lilladzi, aku hadapkan wajah aku. Baru nama dia tawajuh dalam kitab tasawuf. Barulah rasa. Bila kita rasa berhadap dengan Allah macam mana tuan-tuan? Allah maha hebat, Allah maha besar, Allah jalal, Allah ar-Rahman, Allah maha berkuasa. Takut tak tuan-tuan kita berdepan dengan zat yang maha berkuasa? Rasa gementar. Ini yang disebutkan sifat orang mukmin. Apabila disebut akan nama Allah, hati mereka gementar. Macam mana boleh gementar? Sebab iman mereka kuat, iman mereka terbaik. Ya, baik. Maka adab syariat itu iaitu berdiri kepada segala tandanya, dan iaitu permulaan bagi segala orang yang menjalankan kepada hak Allah Ta'ala. Adab syariat ni dia nampak. Semayang dia nampak, jaga syariat. Itu dalam satu hadis, apa kata Nabi? Jagalah Allah. Bila kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Jaga Allah macam mana? Jaga syariat Allah. Jangan meringan-ringankan Allah. Di antara tanda lemah iman, dia meringan-ringankan perkara yang ringan. Dia boleh buat, tapi dia ambil ringan, tak apalah. Kita takut apa tuan-tuan? Suatu saat kita sangat berhajat dengan Allah, waktu tu Allah tak nak dengar suara kita. Waktu saat kita nak sangat dengan Allah, saat tu tak ada siapa boleh tolong kita. Sebab Nabi kata tidak siapa boleh memberi mudarat, tak ada siapa boleh memberi manfaat melainkan Allah. Saat-saat kita nak sangat dengan Allah, kita pun datang kepada Allah. Pada ketika itu Allah tak pandang kita. Na'udzubillah. Sebab kita ambil ringan dengan Allah. Itu tawakal. Bila sebut tentang tawakal ni tuan-tuan, kenapa kita ni diperintahkan tawakal? Kenapa kita ini diwajibkan tawakal dengan Allah? Apa hikmah dia? Supaya tuan-tuan, kita seorang hamba Allah sentiasa bergantung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana orang ni boleh bergantung terus kepada Allah Ta'ala? Sebab dia pegang selain daripada Allah tidak memberi bekas, selain daripada Allah tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat. Bila yang dapat memberi manfaat dan memberi mudarat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu dia kata apa dia? Aku serah kepada yang boleh memberi bekas kepada aku. Makhluk yang di sekeliling kita ni tak boleh bagi bekas apa-apa melainkan dengan izin Allah. Buatlah kat mana pun, tetap tak bagi bekas, tetap tak memberi kesan. Sebab itu orang yang dia ada pegang akidah macam tu. Ini kata akidah. Kenapa kita tak boleh serah terus dengan Allah? Kita serah sebahagiannya dengan makhluk. Maknanya kita telah mensyirikkan Allah dalam bab tawakal. Kita kurang percaya dengan Allah, kurang yakin dengan Allah. Padahal semua orang tahu makhluk tak boleh memberi bekas. Ada duit pun tak boleh bagi bekas. Manusia tak boleh bagi bekas.
Yang boleh memberi bekas adalah Allah. Yang boleh bagi manfaat aku Allah ya. Yang boleh bagi mudarat ke aku Allah ya. Maka makhluk ni asbab dengan ketentuan Allah. Makhluk ni asbab ya. Lepas tu dia pegang. Bila dia pegang macam tu, dia duduk tempat hamba Allah. Maka dia tak ambil Tuhan selain daripada Allah. Lari dah. La ilaha illallah. Larilah. Dia dah ambil Tuhan lain. Dia dah ambil Tuhan orang. Dia dah ambil Tuhan harta. Dia dah ambil Tuhan kebesaran. Dia dah ambil banyak dah Tuhan. Dia tidak menafikan Allah sahaja yang layak menjadi uluhiyah. Dia kait ke usul, banyak kita jatuh. Kalau kait ke usul tuan-tuan, kait dekat tauhid, banyak sangat kita jatuh. Banyak sangat. Yang ni yang kita takut. Sebab itu persoalan kubur yang pertama, dia tak tanya pasal semayang. Tanya pasal apa? Akidah. Siapa Tuhan kamu? Tanya pasal akidah. Boleh tak? Dalam dunia kita tak bulat bertuhankan Allah. Lepas tanya pasal akidah, tanya pasal apa? Tanya pasal Rasulullah. Ketiga, tanya pasal apa yang kita ikut, siapa yang kita ikut. Kita amal tak syariat sepenuhnya. Siapa ikutan kamu? Apa yang kamu ikut? Maknanya Quran ini syariat Allah. Kalau kita tak ikut syariat sepenuh dia, besok kita tak boleh jawab Al-Quran imami. Maka perjalanan kehidupan kita adalah tasawur ataupun bayangan perjalanan kubur dan perjalanan akhirat. Nih, ini yang kita duk buat ni tuan-tuan. Ni bayangan kat sana. Baik. Allah Rabbi. Dan adabul khidmah, apa dia? Iaitu fana daripada melihat tanda dia, dan tiadalah memandang ida kepada yang demikian itu melainkan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala jua. Ini adab khidmah. Dia tak pandang tanda dah, dia tak pandang pada sebab lah, dia pandang apa dia? Ini anugerah Allah. Kalau Allah tak bagi aku mengaji malam ni, tetap Allah tak bagi walaupun aku sihat. Walaupun aku sihat, tetap Allah tak bagi. Maka kita kena tanya dari kita, kenapa kita mengaji? Dan kesan daripada ilmu ni aku dapat tak? Atau Allah bagi aku ilmu saja, aku tak dapat bekas daripada ilmu? Apa dia kesan daripada ilmu? Makin kita mengaji, makin tunduk dengan Allah, atau makin kita mengaji, makin kita sombong dengan Tuhan? Bab tentang bab sombong ni bukan sombong orang Kita pakai kereta besar, kita sombong dengan orang. Kita rumah kita sombong, kita tak nampak sombong dengan orang. Sombong dengan Allah kita terlupa. Dalam bab doa, kalau ikut cara angkat tangan, cara Nabi macam ni. Ni cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi renggangkan sedikit tangannya, dan mata Nabi pandang ke bawah. Dua tempat Nabi kata boleh pandang ke atas, iaitu doa selepas daripada wuduk dan doa ketika sangat hajat. Ketika kita sangat hajat, Nabi suruh kita pandang ke langit. Doa selepas daripada wuduk, Nabi suruh kita pandang ke langit. Kemudian hak biasa kita tengok macam ni pula. Yang ni cara Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Apabila ditanya kepada orang, macam mana cara kamu berdoa wahai Imam Syafi'i, bagaimana kita mengambil gandum daripada bekas? Mana macam ni, gandum tak tumpah. Maknanya tuan-tuan,
Mata Imam Syafi'i dia pandang ke tapak tangan. Ni cara yang takdib sungguh, minta sungguh dengan Allah. Sebab barang yang kita minta orang lain tak boleh bagi. Barang yang kita minta orang lain tak boleh bagi. Kita pun letak tangan kita atas paha tuan-tuan. Sombongnya kita tuan-tuan. Siapa boleh bagi rezeki kat kita? Siapa boleh bagi panjang umur kat kita? Siapa boleh bagi husnul khatimah? Siapa boleh bagi sakinah? Siapa boleh bagi Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar? Siapa boleh bagi baik dunia baik akhirat? Siapa yang boleh bagi lepas daripada azab neraka Allah? Hanya Allah ya. Ustaz tak boleh bagi. Ustaz boleh tunjuk jalan ya. Ni jalan kalau nak lepas daripada azab neraka Allah. Tapi yang boleh lepaskan kita dari azab neraka Allah, Allah Ta'ala ya tuan-tuan. Tapi kita minta main-main. Lepas itu Nabi kata doa ni mustajab bihuduril qalb. Doa ini akan mustajab dengan hati. Lepas itu kita doa dekat Mekah mustajab. Berhadir hati sungguh-sungguh, meleleh hayak liak semua. Dengan hinguh-hinguh semua. Aduh, habis tuan-tuan. Habis. Hudur sungguh. Sampai tempat kita buat tak reti. Tuhan kat sini cerai dia lah. Mekah punya kira macam power jugalah kata. Tak syirik lah. Tak syirik lah. Jadi bila syirik, pergi umrah, pergi buat haji, mabrur macam mana? Nabi kata macam ni, tuan-tuan, kalau nak tahu umrah ni mabrur tak mabrur, balik daripada haji, balik daripada umrah, ibadat kita meningkat, kebaikan kita meningkat. Kenapa Nabi cakap macam tu? Sebab di sana kita buat baik, hari-hari sedekah. Sampai di sini sebulan sekali payah nak bagi serial pun. Di sana semayang sunat, Masya Allah tabarakallah. Di sini kita malas nak semayang sunat. Di sana kita boleh baca Quran sampai peringkat 2 minggu umrah khatam Quran. Maknanya kalau balik kita tinggalkan kebaikan yang kita telah buat, maknanya Nabi kata tandanya umrah itu tidak mabrur. Mabruran ni tuan-tuan, mabrurah ni tuan-tuan, iaitu diterima pada sisi Allah, bukan mabrur dekat orang. Mabrur tu tak ada dekat orang. Mabrur tu tak ada sertifikat dekat orang. Mabrur ni pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tengok diri kita balik ziarah Nabi, macam mana kita dengan Nabi. Kalau balik ziarah Nabi macam tu juga, kita tanya diri kita, tanya Allah Ta'ala. Ni tuan-tuan, tiap-tiap satu benda ada alamat, ada tanda, betul tak? Orang jual sate, dia baru roti canai ke baru sate? Dia toki sate, lalu kat dia bau minyak wangi pula. Ni hang jual apa ni? Maknanya tiap-tiap satu perkara ada tanda, ada alamat. Buat ni ada alamat. Kalau semayang ada alamat. Alamat dia apa? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tanda dah. Baik. Kerana orang yang ahlul khidmat itu wajib atasnya tiada berhajat kepada sekalian amalnya. Ini orang ahli khidmat. Dia buat amal kerana apa? Allah. Bukanlah sebab pahala dah tak ada tuan-tuan. Aku Allah tak bagi pahala kat aku pun tak apa. Janji Allah sayang aku. Allah kasih aku. Kalau orang tanya kita tuan-tuan, kenapa hamil mengaji? Selalu kalau kita hantar anak kita pergi sekolah tahfiz, kita cakap apa? Kita cakap apa? Kita kata besok anak saya ustaz boleh jadi imam.
Kemudian dia boleh ceramah Ustaz, alhamdulillah. Tuan-tuan, minta maaf kalau saya salah. Kalau saya salah, tolong minta maaf. Tuan-tuan boleh tegur saya lepas kuliah ni, saya tak kisah. Dulu kalau dalam satu kampung lahir seorang hafiz, apa jadi kat hafiz ni tuan-tuan? Semua pakat berebut nak jadi menantu. Orang kahwin dengan anak aku ada anak perempuan 3 orang. Dia dah banggalah dalam kampung tu, Allahu Akbar. Bangga sangatlah. Lah ni hafiz, hang hafiz lah. Hafiz berapa juz? 5 juz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita cerita ke orang, saya anak saya 3 orang hafiz, anak saya 5 orang kata. Salah dia, hafiz ni salah ke? Tang mana yang salah? Di antara tanda kiamat, Al-Quran ini diangkat sedikit demi sedikit. Quran hilang. Tuan-tuan dengarkan hadis tu. Tapi tengok Quran tak hilang kan? Nabi bohong ah? Tuan-tuan jawab. Nabi bohong ah? Tengok Quran tak hilang, habis makin berlambak. Dulu kampung kita satu sekolah lah ada 20 dalam kampung. Dulu kampung tu sekolah tu kecil lah tuan-tuan, 5 tingkat punya sekolah habis. Takkan hilang Quran. Maka golongan liberal ni dia kata apa? Tak munasabah, Muhammad membohong. Muhammad membohong. Pasal apa? Nabi kata apabila akhir zaman hampir nak kiamat, Al-Quran diangkat sedikit demi sedikit. Al-Quran hilang. Tak hilang pun. Perkataan tidak hilang. Tapi yang hilang apa tuan-tuan? Al-Quran tidak keluar daripada tangan-tangan kita, Al-Quran tidak keluar daripada kaki-kaki kita, Al-Quran tidak keluar daripada hati kita, Al-Quran tidak keluar daripada anggota kita. Yang tu hilang. Yang tu hilang. Satu hari orang Yahudi bertanya kepada sahabat, mana Al-Quran? Lalu Rasulullah, sahabat kata apa? Tu Quran. Nampak tuan-tuan? Hilang Al-Quran. Sedikit demi sedikit hilang Quran. Nabi kata akhir zaman, antara tanda-tanda kiamah itu ilmu diangkat sedikit demi sedikit. Tengok orang alim tumbuh macam cendawan. Nabi bohong kah? Nabi bohong kah? Nabi tak bohong, sebab Nabi wajib bersifat dengan sidik. Benar Nabi. Di mana yang hilang? Mana yang hilang? Roh ilmu itu hilang. Zahir ilmu tidak hilang, tetapi roh ilmu itu hilang. Roh, apabila jasad yang tidak ada roh, dia macam bangkai tuan-tuan. Orang kita panggil apa? Mayat hidup. Orang putih panggil apa? Zombie. Bukan zombie, yang tu lain. Zombie. Zombie. Mayat hidup. Kita tak mau jadi zombie tuan-tuan. Baik. Hati nak kena hidup. Hati nak kena hidup macam mana tuan-tuan? Bersih hati. Bagi hati makanan. Bagi makan. Berzikir. Bersih dia. Dah bersih, baru bagi makan. Kita kalau badan tengah kotor tuan-tuan, selera makan tak? Ini segi akal Tadi orang tanya ke Ustaz hadis mana ni? Mampu lah. Kita badan bila dah bersih, dah cantik, dah sedap, makan pun selera tuan-tuan. Makan selera tuan-tuan. Lepas tu bersih hati dulu.
Nak bersih hati macam mana tuan-tuan? Masya Allah, taubat. Bagi makan dengan zikrul Allah. Kemudian ubat. Pagar dari kita, pagar hati kita ni. Ubat segala penyakit yang ada dulu. Dah sihat, dah ubat, pagar hati ni. Hati ni kena pagar. Baik tuan-tuan, benda ni anugerah Allah. Kita dapat jaga hati kita, kita dapat jaga roh kita dengan anugerah Allah. Malam ni saya nak bagi dua tahmid. Mungkin saya dah bagi kat tuan-tuan, tapi tuan-tuan macam tak apa nak amal tengok. Macam tak apa nak penting benda ni kan. Amalan ni bagi lagi. Dua tahmid. Tahmid yang pertama iaitu tahmid kita setelah mendapat nikmat. Tahmid yang kedua iaitu tahmid nikmat yang belum kita peroleh, berharap semoga Allah memberikan nikmat yang baik. Kita semua dah ambil nikmat Allah, semua dah ambil. Nikmat sihat, nikmat akhirat, nikmat ilmu, nikmat syariat, nikmat kerja, macam-macam nikmat. Nikmat tenang. Tengok tuan-tuan malam ni berapa punya tenang. Ada yang lena nampak sampai tenang sangat. Punya tenang tuan-tuan. Nak lena ni kalau tak tenang dia tak boleh lena. Maknanya hati kita betul-betul tenang. Serabut boleh lena tuan-tuan. Kalau serabut tak boleh lena. Dia betul-betul tenang. Ayat tu. Nampak Allah Ta'ala anugerahkan benda ni kat tuan-tuan. Ingat semua orang boleh dapat kan? Anugerah tuan-tuan. Ni anugerah tuan-tuan kena syukur. Pasal apa kena syukur? Ustaz kata kat aku dah tuan-tuan boleh lena dalam masjid. Pada tuan-tuan kat rumah apa pun tak dapat. Mai masjid ni satu langkah, satu pahala, satu dosa diampunkan oleh Allah. Duduk pula dalam majlis ilmu satu saat, apa kata Nabi, terlebih baik daripada ibadat sunat 1000 rakaat. Duduk ni tuan-tuan dah dapat dah. Dah dapat dah. Lena pula. Anugerah lagi pula. Nampak? Berapa punya untung tuan-tuan. Tahmid yang pertama iaitu tahmid kita, pujian kita, memuji kepada Allah tiap-tiap nikmat yang telah kita perolehi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. 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 Kalau saya tuan-tuan, saya baca lepas maghrib dengan lepas subuh. Saya baca pagi petang. Kita orang lemah macam saya lah, tuan-tuan orang hebat. Saya baca 3 kali. Baca 3 kali juga lah. Saya lah, tuan-tuan nak bubuh 11 kali, nak bubuh 100, tak apa. Tak apa. Tapi saya buat 3 kali ya. Yang ni kita puji Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kenapa kita perlu puji Allah Ta'ala? Allah sebut dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Kita puji Allah, nikmat yang Allah dah bagi supaya kita dapat menyempurnakan kebaikan, dapat buat baik. Maka Allah bagi lagi nikmat tu. Nikmat tu kita boleh lagi buat baik. Itu tahmid yang pertama. Tahmid yang kedua, kita puji Allah Ta'ala, kita syukur kepada Allah Ta'ala akan tiap-tiap perkara yang belum lagi dikurniakan oleh Allah. Hak ni yang belum dapat. Nanti kita cerita pasal apa kena syukur.
Alhamdulillahi ala kulli hal. 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 Tersyukur dengan Allah tiap-tiap nikmat yang belum kita perolehi. Kerana apa? Sebab kita tak tahu hajat yang kita minta kepada Allah baik tak untuk kita atau tidak. Yang aku minta ni sebab kita minta dengan melalui nafsu kita, yakni kehendak kita. Kita minta ni sebab melalui kehendak kita. Dan sebab apa? Kita tak tahu akan kehendak Allah. Kita tak tahu kehendak Allah. Sebab kita dengan kehendak kita, kehendak kita bukan bersih. Sebab kehendak kita bercampur baur dengan nafsu amarah, bercampur baur dengan nafsu lawamah. Sebab kehendak kita bukan kehendak nafsu mutmainnah. Kalau kehendak nafsu mutmainnah, iaitu kehendak yang diredai oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kita ni kehendak kita kehendak amarah, bercampur baur dengan kehendak amarah. Kehendak amarah ini bercampur baur dengan bisikan syaitan. Ini kita tak tahu. Allah tak bagi lagi kat aku, tak apalah, adalah tu, adalah baiknya. Maknanya kita sebagai hamba Allah sentiasa bersangka baik dengan Allah. Sangka baik dengan Allah. Allah hebatnya Allah. Allah didik kita, Allah hebat sangat. Kalau kita nampaklah, saya duduk ni tolonglah kata. Saya dah minta dah ustaz, dah 6 bulan tak boleh ni. Dia lupa pegang ada. Ada kebaikan. Ada kebaikan. Tuk Allah bagi tuan-tuan. Dulu dia boleh main masjid, lah tak boleh main. Dia nak juga, nak Allah bagi. Han nak minta juga, aku bagi. Rupa aku tarik benda lain. Dulu dia boleh main mengaji, tak boleh dah. Maknanya nikmat yang dia dapat makin jauh kepada Allah. Anak nikmat tak? Nikmat. Tapi Allah pesan lah, harta nikmat tak? Nikmat. Anak ni kata dia, anak ni kita kias lagi makhluk Allah. Makhluk ni dia bawa kita jauh dari ingat Allah. Dulu kita boleh ingat Allah, dulu kita hampir kepada Allah. Maka dengan Allah bagi kita anak, Allah bagi kita harta, kita jauh dengan Allah, kita lawan Allah. Kita tak nampak yang tu. Dulu aku boleh pergilah, sekarang tak boleh. Maknanya benda yang aku buat ni silap. Maka kena periksa balik. Nampak tak? Ada tak? Ada tak macam tu? Diri kita, kawan-kawan kita, ada tuan-tuan? Diri kita, kawan-kawan kita, ada macam tu? Sahabat-sahabat kita? Sampai dekat kita, kita kena buat apa? Ya Allah, aku berlindung daripada perkara tersebut yang berlaku kepada orang lain. Ya Allah, berikan rahmat ke atas sahabat-sahabat aku. Sudah. Jangan pula mulut pula, weh pasal apa tak orang mengaji ni, kalah hari ni pak. Weh sedap mulut dah. Cakap secara umum tak apa, cakap secara khusus tak boleh, yang tu dilarang. Saya pun cakap, kata dengan sahabat kita, ni lama tak nampak mengaji 3 bulan ni, weh pasal apa? Tu tak boleh. Secara umum ni tak apa. Secara umumi. Yang tak boleh secara khususi. Khususi tak boleh. Macam hadis, siapa yang mengkafirkan
akan seseorang dengan kekafiran, maka kafir itu balik kepada dia. Itu khususi. Tapi siapa yang tak kata kafir tu kafir kah? Kafir. Yang tu umumi. Hampa faham tak ni? Khususi umumi ni semua faham tak? Masuk kata khususi macam ni. Kita kata ke individu ni kafir, yang ni lebih larang. Sebab kita tak tahu akhir dia kafir atau Islam. Tapi kita kata Yahudi itu kafir. Orang pun kata jangan kata kafir, nanti kafir balik kat hang. Yang tu bodoh. Maknanya yang tu kena sebut kafir. Kena faham lafaz tu. Ada lafaz yang berbentuk umumi. Umumi dibenarkan, khususi tak boleh. Khususi tak boleh. Umumi boleh. Kita tak kata Kristian tu kafir. Kita Kristian tu kafir. Tak boleh, hang tak boleh kata Kristian tu kafir. Kafir tu. Orang tu kafir pula. Sebab dia telah tidak mengkafirkan sesuatu yang kafir. Dia kena faham lafaz tu. Tapi nak kata bulan per bulan kafir, Nabi larang. Nabi larang. Nabi tak bagi. Yang ni maknanya yang tu ditujukan kepada khususi. Ya, tak boleh. Baik. Tapi orang lah ni depa cerdik, nampak macam mana? Ikut je lah. Dan inilah masanya nak berhenti kuliah. Nak kena berhenti dah lah 8.40. Mengaji kau boleh lama-lama tuan, tentang macam nak mati. Tak mengaji tasawuf ni tak boleh lama-lama. Dia nak naik tup kita naik. Lagi dia naik, dia merudum. Dia mai dia nak naik tak. Jadi macam mana kita nak jaga? Adabul haq. Adabul syariah jangan tinggal. Adabul syariah jangan tinggal. Lepas tu syekh saya dia pesan macam ni. Satu hari murid syekh ni bertanya, "Tuan, kita nak tengok roh tak boleh? Nak tengok perjalanan roh seseorang tak boleh? Tanda dia apa tuan? Tengok jasad dia. Sekuat mana pegangan syariat dia, sekuat itulah roh dia dengan Allah." Tanda dia kat situ. Sekuat mana, sekukuh mana makrifah ia kepada Allah, tanda dia sekukuh mana ia syariat dia. Senang kan? Mudah kan? Lagi kukuh dia, makna lagi kuat roh dia, syariat. Sebab amal zahir ini adalah sebagai adab syariat yang kita tak boleh tinggal. Kita tak boleh tinggal. Zikir ini adab kita. Tapi pergantungan adalah roh kita. Kenapa kita zikir? Macam kita selawat. Kenapa kita selawat? Kerana Allah dan malaikat pun selawat. Takkan aku tak selawat, malu aku. Hari ni habis tak selawat? Kalau habis dah selawat, alhamdulillah, aku sama dengan Allah, bersama-sama dengan Allah dan bersama-sama dengan malaikat Allah. Tak mau tuan-tuan, sama dengan Allah, bersama-sama dengan malaikat. Allahu Akbar. Macam dalam hadis qudsi disebut tentang masalah majlis zikir. Siapa yang malu dengan majlis aku, besok di akhirat aku malu dengannya. Mana dia? Orang yang duduk makin jauh kan, besok di sana Allah malu dengan kita. Tapi bukan Masjid Sembilan, Masjid Harwan. Lagi dia duduk di hujung. Ni Masjid Harwan tuan-tuan. Ini bukan seberang Perai ni. Ini tu seberang Jaya tuan-tuan. Makin dia duduk di hujung, besok di akhirat Allah kata apa dalam hadis qudsi, aku malu dengan dia. Kerana dalam dunia dulu dia malu dengan majlis aku.
dia malu dengan majlis aku, dia tak mau rapat dengan majlis aku, saat di akhirat ini aku malu dengan dia. Yang paling penting tuan-tuan, iaitu di akhirat. Sebab peluang pertolongan di akhirat hanya ada satu pertolongan, iaitu pertolongan daripada Allah. Dan Allah berikan pula rahmatnya, kebenaran kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dapat syafaat umat dia. Nampak tuan-tuan? InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah. Jadi sebelum saya tutup kuliah kita dalam bulan ni, insya-Allah kita jumpa bulan hadapan. Kita tangguh tentang adabul haq. Adabul haq. Kita tangguh yang tu. Masya-Allah, kita ulang tahmid tadi 3 kali insya-Allah tuan-tuan. Kita ambil berkat ya. Tuan-tuan bukan tak hafal, tapi saja tuan-tuan buat tak reti. Tuan-tuan tawaduk sangat. Tuan-tuan hafal tapi tuan-tuan tawaduk sangat. Tuan-tuan buat macam tak reti, tapi tuan-tuan alim sebenarnya. Jadi kita ulang 3 kali kita ambil berkat sudah. Mudah-mudahan kita boleh beramal dengan dia. Yang pertama kita tahmid, iaitu tiap-tiap nikmat yang kita telah perolehi. Yang kedua, nikmat yang belum kita perolehi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Nikmat yang belum kita dapat. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah, syukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon dengan Allah, mudah-mudahan Allah istiqamahkan hidayah dan taufik atas kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya akhirkan kuliah ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup dengan doa tuan-tuan, masya-Allah, malam ni saya ada bawa satu oleh-oleh, iaitu sebenarnya malam ni saya mohon jasa baik daripada jamaah malam ni. Kita ada bawa kalender madrasah, dan kalender ni saya minta tuan-tuan ambil, dan tuan-tuan bagi saya RM10. Tuan-tuan ambil kalender tu, tapi tuan-tuan bagi aku RM10. Kita hadiah, saya hadiah kalender, tuan-tuan hadiah RM10. Tak jual, sebab kalau jual ni dia jadi lain. Kalau tuan-tuan saya hadiah kat tuan-tuan satu amal baik, tuan-tuan hadiah RM10. Jadi dua-dua dapat pahala. Jadi kita nak bagi dapat pahala ya tuan-tuan. Untuk apa tuan-tuan? Malam ni kalender ni tak banyak mana pun, lebih kurang 200 keping. 200 keping ni tuan-tuan, sebenarnya masya-Allah tabarakallah, kami sedang himpunkan untuk bil elektrik bulan 12. Sebab bulan 12 baru ni kita buat kem hafazan Al-Quran. Alhamdulillah tuan-tuan, campur dengan pelajar kami dekat 700 kat tahun ni. Alhamdulillah, 2 minggu dia orang dengan kami. Alhamdulillah, syukur dengan Allah. Cuma masya-Allah, kita bilnya baru datang bulan ni. Kita anggarkan bil api ni hampir dekat-dekat 7-8 ribu juga untuk bulan Disember. Air kami dah jelaskan, iaitu 3,400 lebih air. Jadi alhamdulillah dah selesai, dan saya telah bayar pun 2 minggu lepas. Jadi bil air, bil api baru datang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, malam ni saya nak tagat, kita nak cari lebih kurang dalam RM5,000. Dalam RM5,000. Tuan-tuan jangan keluh kesah, jangan risau. Macam kem hafazan Al-Quran baru ni. Peserta semua lebih kurang dekat 700. Kutipan adalah lebih kurang berapa belah itu. Alhamdulillah, madrasah tambah lagi. Lebih kurang dalam 10,000 ke 15 lebih kurang tu. Kita ada duit spare sikit, tambah lagi. Alhamdulillah, tahun depan kita nak buat lagi. Alhamdulillah, kemudian sesahabat kita pula bantu lagi daripada Pulau Pinang dan sebagainya.
Kerja agama ni tuan-tuan, kita fikir apa? Kita fikir besok dalam kubur dia tu. Saya buat kerja ni tuan-tuan, saya fikir untuk dalam kubur. Sebab masa muda kita jahat. Kalau kita patah balik, kita rasa Allah tak terima kita ni. Rasa macam Allah tak terima kita. Sebab kalau kita lihat akan kejahatan kita, kejahatan nak kita buat, kita aja tahu apa yang kita buat. Tuan-tuan tahu apa yang tuan-tuan buat, orang tak tahu. Ini kata luasnya rahmat Allah. Sebab Allah tutup dah aib kita. Sebab itu Allah marah sangat orang mengumpat. Pasal apa? Allah dah tutup dah, hampir buka lagi. Pasal apa? Yang tu marah sangat. Aku tutup dah, hampir buka buat apa? Allah dah tutup dah, kita pergi buka benda yang Allah tutup. Yang tu Allah marah sangat. Betul, mengumpat tak boleh. Kita pun jawab, Ustaz, benda betul, betul jadi mengumpat, tak betul jadi fitnah. Sudahlah, bawa bertobatlah, cukup-cukuplah tu. Kita sibuk tentang diri kita, kita sibuk tentang diri kita, kemudian kita buatlah kerja amal makruf nahi munkar. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi kita target malam ni RM5,000, kita target InsyaAllah. Jadi kalender tu lebih kurang 200 keping. Tuan-tuan, malam ni ada 100 orang, lebih kurang, lebih 100 lebih ya. Jadi seorang ambil 2 keping, selesai kalender tu. Boleh insyaAllah tuan-tuan? Macam nak masuk syurga tak mau boleh ke? Nanti saya fikir dulu, nak masuk tak mau masuk syurga tak. InsyaAllah. Kalau tak boleh tuan-tuan, tak boleh ambil Ustaz, saya tak ada, Allah bagi kemampuan yang tu, tuan-tuan tolong doa. Macam kisah seekor burung yang tolong nak padamkan api tatkala Nabi Ibrahim dibakar. Aku ambil bahagian aku juga, ujung paruh walaupun aku tak boleh bawa air yang banyak, aku boleh bawa air di ujung paruh. Tuan-tuan tolong kat tangan doa yang tu. Saya nak minta doa. Minta doa daripada tuan-tuan. Sebab kita tidak tahu siapa yang di dalam masjid ni orang yang hampir dengan Allah. Dan kita tidak tahu siapa yang dalam masjid ni orang yang hampir dengan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak tahu. Mungkin ada di antara kita doa dia muqabalah. Mungkin ada di antara kaum-kaum ibu yang di belakang hampir dengan Allah. Mereka hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hampir dengan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa sangka ada sejarah Rabi'atul Adawiyah, Rabi'atul Asyamiyah. Hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa sangka tuan-tuan? Sebab kita tak tahu. Kita tak tahu. Sebab kita kalau di sini tuan-tuan, kita tak ambil berat sangat. Kalau kat Mekah kita ambil berat, kita tengok orang tua ni lain macam. Oh, Nabi Hidir. Hai dia Nabi Hidir nak duk bawa mamen ni. Pi cium tangan tuan-tuan. Rupa dia keluar masjid sama-sama, toki jual kurma. Tu dia jual kurma, toki jual kurma. Kita beli kat dia balas kat dia 2 kali ganda. Mohong pula orang tua ni. Beli kat dia 1 kilo 80 rial, beli kat sebelah 60 rial. Allah, dia balas kat aku 20 rial. Tadi aku cium tangan dia. Nabi Hidir, tengkorak hamba. Ingat Nabi Hidir tak pernah main sini? Dia duduk Mekah saja kah? Mana tahu? Majlis kita cerita pasal Allah, kita tak cerita pasal orang. Cerita pasal Nabi, kita tak sebut pasal orang. Dikerumuni oleh orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas itu saya tentang lena malam ni saya tak pernah tegur sangat, sebab saya takut Nabi Hidir. Tak lagi saya bukan kenal tentang kan. Tentang Nabi Hidir dah lena ni mampu ke. Itulah tu. Jadi melawak nak akhir-akhir ni tuan-tuan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, apa yang kita kata kalender tadi insya-Allah tuan-tuan boleh ambil di meja Ustaz Anas, dia ada buka meja, tuan-tuan boleh ambil di situ. Jadi tuan-tuan clearkanlah kalender tu malam insya-Allah tuan-tuan. Mudah-mudahan kita targetlah dapat 5,000 malam ni, kita boleh bayar bil api kita insya-Allah di madrasah untuk bulan 12. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم. Ya Allah, ya Tuhan kami, kekalkanlah atas kami hidayah-Mu ya Allah, tambahkan atas kami taufik-Mu ya Allah, kekalkan dan tambahkan taufik-Mu atas isteri dan anak-anak kami ya Allah. Berkatkanlah hamba-hamba-Mu ini ya Arhamar Rahimin. Berkatkanlah isteri kami ya Allah, berkatkan anak-anak kami ya Allah, berkatkan amalan kami ya Allah, berkatkan ilmu kami ya Allah, berkatkan perniagaan kami ya Allah, berkatkan segala urusan dunia dan akhirat kami ya Allah. Ya Allah, kami berlindung dengan Engkau daripada nifak ya Allah, kami berlindung dengan Engkau daripada syirik ya Allah, kami berlindung dengan Engkau daripada kekufuran ya Allah, kami berlindung dengan Engkau daripada kemaksiatan dan kejahatan ya Allah. Ya Allah, kami ini tidak kuat ya Arhamar Rahimin, walaupun kami dilihat kuat pada sisi makhluk-Mu ya Allah, tetapi sebenarnya kami jatuh ya Allah, kami lemah ya Allah, kami lemah ya Allah. Berikan kami kekuatan demi kekuatan dalam agama-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jagalah kami ya Allah, peliharalah kami ya Allah, afiatkan kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon ke hadrah-Mu ya Zal Jalali wal Ikram. Satu hajat ini ya Allah terlalu besar ya Allah bagi kami ya Arhamar Rahimin, dan sebenarnya hajat ini tidak layak atas kami ya Allah, tetapi dengan rahmat-Mu dan ihsan-Mu kami mohon ke hadrah-Mu ya Allah. Izinkan atas kami ya Allah menatap akan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum saat kematian kami ya Arhamar Rahimin. Walaupun kami di antara umat yang tidak layak untuk menatap wajah junjungan Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keingkaran kami yang terlalu besar ya Allah, atas kelemahan kami yang terlalu besar ya Allah, sebenarnya kami tidak layak untuk menerima anugerah itu ya Arhamar Rahimin. Tetapi ya Allah, dengan ketamakan kami dengan rahmat-Mu, dengan ketamakan kami dengan ihsan-Mu ya Allah, kami mohon ke hadrah-Mu ya Arhamar Rahimin. Rezekikan atas kami menatap wajah junjungan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.